Lebih banyak produk pelancongan baru bakal dicipta, tarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Itu antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Perinciannya kita bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, baik, sahih. Kerajaan negeri sedang merangka projek pelancongan melibatkan pelbagai aspek di seluruh Sabah. Langkah itu merupakan antara usaha mencipta lebih banyak produk pelancongan baru. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata negeri ini memiliki banyak produk pelancongan yang boleh diketengah termasuk berkaitan kebudayaan bagi menarik kedatangan lebih ramai pelancong. Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Tawau International Culture Centre TICC di Sabindo. Majlis Pecah Tanah Pusat Kebudayaan Antarabangsa Tawau atau TICC tepat pada masanya. Ia akan menjadi destinasi pelancongan serta mercu tanda baru di daerah Tawau ini. TICC akan menjadi mercu tanda daerah Tawau serta venue penganjuran pelbagai aktiviti kebudayaan termasuk Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau, FKAT. Dalam pada itu, jeti Tawau juga akan dinaik taraf demi keselesaan pelancong dari Tawau ke Semporna. Seramai 50,000 orang dijangka hadir menyaksikan acara Kemuncak Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT malam ini. Malam tadi berlangsung ratai penuh festival kali ke-9 itu membabikan acara perarakan dan persembahan kumpulan etnik. 500 penari mewakili 25 etnik di Tawau serta 3 kumpulan jemputan dari luar negara sudah bersiap sedia mempamerkan persembahan masing-masing. Selain persembahan kebudayaan, FKAT juga akan dimeriahkan dengan persembahan nyanyian oleh artis tempatan dan antarabangsa. Kita alu-alukan kehadiran semua masyarakat untuk menonton apa yang kita telah sediakan sebab kita jemput artis antarabangsa, kita juga jemput delegasi antarabangsa daripada India, daripada Republik Indonesia dan daripada Thailand. Joseph ditemui RTM semasa raptai penuh FKAT kali ke-9 2024 di perkarangan MPT. Acara Kemuncak FKAT dijadual dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor kira-kira 8 malam ini. Kerajaan negeri akan mengaktifkan semula jawatan kuasa membenteras pengeboman ikan dalam masa terdekat. Langkah itu diambil bagi membenteras aktiviti penangkapan ikan menggunakan bahan letupan yang masih berlaku di perairan Sabah. Oleh kerana kesedaran ini semakin ada dan fish bombing ini masih lagi berlaku, maka kita akan aktifkan semula jawatan kuasa membenteras fish bombing ini. Datuk Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui media dalam program pelepasan benih ikan siakap Jabatan Perikanan Sabah. Sementara itu, Pengarah Perikanan Negeri Azhar Kasim berkata, operasi penguatkuasaan aktiviti penangkapan ikan di laut dan darat telah dilaksana bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Setakat ini, kes melibatkan insiden penangkapan ikan secara haram di negeri ini masih terkawal. Pewujudan Ruang Daya Cipta RDC mampu menarik minat golongan muda terhadap sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Program Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI itu dilaksana melalui Yayasan Inovasi Malaysia, YIM. RDC memberi peluang kepada semua golongan masyarakat mencetuskan idea dan inovasi seterusnya menghasilkan produk bermanfaat. Untuk kita mengharus pertanakan inovasi itu, kita tak boleh guna saja golongan-golongan tertentu. Tentunya menambah baik kemahiran ini kena diperluaskan seperti mana usaha kita di kementerian melalui YIM contohnya lah, yang mana semua golongan dilibatkan. Datuk Muhammad Yusof memberitahu pemberita selepas merasmikan RDC Sandakan di PPR Sungai Manila. RDC Sandakan yang beroperasi sejak Februari 2023 merupakan RDC pertama di Sabah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sandakan menyita lebih 1,000 kilogram produk halal yang disimpan bersama produk tidak halal. Barangan bernilai lebih RM10,000 itu dirampas dalam operasi bersepadu di sebuah pasaraya di daerah berkenaan.
Menurut kenyataan Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN Cawangan Sandakan, Azdi Zukri John, operasi bersepadu dijalankan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah Cawangan Sandakan. Seramai 11 anggota penguatkuasa terlibat dalam operasi yang bermula pada pukul 10.50 pagi. Hasil pemeriksaan menemukan produk halal yang disimpan bersama produk tidak halal dalam bilik sejuk pasaraya berkenaan. Antara produk tersebut nugget ayam, keju, mentega, buah-buahan dan daging khinzir. Kes disiasat di bawah Perintah 3, Perintah Perihal Dagangan dalam kurungan Takrif Halal 2011. Kontingen Sabah membuat persiapan rapi bagi mencapai sasaran 40 pingat emas pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024. Kejohanan berkenaan membuka tirai bermula 17 hingga 24 Ogos ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata kontingen Sukma Sabah turut menyasarkan kedudukan ketiga terbaik keseluruhan pada Tamasya edisi ke-21 itu. Harapan kita untuk Sukma kali ini, semua atlet dan juga pasukan memang bersaing dengan bersungguh-sungguh. Kita akan hantar pasukan yang terkuat untuk memenangi ataupun membuat kejutan di Sukma Sarawak. Datuk Fairuz memberitahu RTM selepas melawat kem latihan pasukan futsal Sukma Sabah. Sabah menduduki tempat ke-6 pada Tamasya Sukma 2022 di Johor selepas memperoleh 30 emas, 29 perak dan 39 gangsa. Sementara itu, 37 jenis sukan dipertandingkan dalam Sukma ke-21 Sarawak 2024 membabitkan 488 acara. Ia bakal menghimpunkan 12,619 atlet serta pegawai dari seluruh negara. Baik, perkembangan dari negeri di bawah Bayu berakhir di sini. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa negara dalam berita wilayah kembali bersama Sahih dari sungai hingga segara Palestin. Pasti merdeka. Baik, terima kasih.